Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, minggu ini kita akan meneruskan lagi latihan yang kita buat seperti biasa pada setiap minggu. Okey, bagi minggu ini kita akan lihat pada tajuk bab yang kelima yang berkaitan dengan hidupan liar di Malaysia. Okey, baik. Seperti biasa, beberapa soalan akan diberikan dan kamu akan menjawab soalan-soalan ini, sama ada kamu akan cetak kertas ataupun kamu terus menjawab soalan-soalan ini di dalam buku latihan yang telah ada kepada kamu. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, kita lihat dahulu soalan-soalan yang perlu kamu buat. Arahannya seperti biasa. Kamu perlu jawab semua soalan yang diberikan. Okey, bagi soalan yang pertama, okey, mengikut kepada gambar-gambar yang ada di bawah ini, cuba kamu lihat, kemudian cuba kamu kenal pasti, namakan hidupan liar yang ada di dalam gambar ini yang boleh kita dapatinya di negara kita, di Malaysia. Okey, gambar yang pertama A, B, C sehinggalah gambar L. Apakah haiwan-haiwan ini? Berikan nama-nama mereka. Okey, kemudian soalan yang seterusnya yang berkaitan dengan kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, di sini ada satu peta buih yang perlu kamu lengkapkan. Lengkapkan peta buih di bawah ini dengan kamu perlu mencari maklumat yang berkaitan dengan kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, semua ada 5 kepentingan. Cari, kemudian cuba lengkapkan peta buih ini. Kemudian soalan yang seterusnya, padankan hidupan liar di bawah dengan habitat semula jadinya. Okey, diberikan habitat di bahagian tengah, okey, yang berwarna gelap sedikit ini. Okey, ini adalah habitat-habitat yang diberikan. Kemudian cuba kamu lihat kepada jenis-jenis haiwan ini yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kenal pasti, kemudian padankan dengan habitat yang sesuai. Contohnya badak Sumatera, di mana habitat semula jadinya. Kemudian harimau pula di mana. Okey, kamu cuba kenal pasti dan padankan dengan jawapan yang betul. Okey, kemudian yang seterusnya yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Okey, cuba kamu jelaskan kegiatan manusia yang telah mengancam kepada hidupan liar yang ada di bawah ini, yang ada di dalam gambar ini. Gambar yang pertama iaitu gajah, kemudian yang kedua adalah badak, yang ketiga adalah orang utan, seterusnya adalah tapir, yang ni adalah tenggiling. Okey, kemudian apa yang perlu kamu lakukan? Cari maklumat yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang telah mengancam kepada kelima-lima haiwan ini. Okey, baik. Yang seterusnya, berdasarkan kepada foto serta maklumat di bawah ini, huraikan kesan kegiatan manusia terhadap hidupan liar di Malaysia. Dia nak kamu cari yang berkaitan dengan kesan kegiatan manusia terhadap hidupan liar yang ada di Malaysia. Okey, baik. 2 contoh gambar diberikan, okey, kepada kes yang sebenar, iaitu sekitar tahun 2015. Haiwan yang ada di atas ini, gambar ini, disenaraikan antara haiwan yang terancam, iaitu dengan jumlah sebanyak 3,000 ekor pada tahun 1950, manakala kini harimau Malaya hanya tinggal 300 ekor. Okey, itu yang perlu kamu buat. Cuba kaitkan dengan kesan kegiatan manusia yang menyebabkan harimau Malaya ini
ya, hanya tinggal 300 ekor sahaja pada hari ini. Okey. Baik, kemudian yang gambar yang kedua ini merujuk kepada gambar orangutan. Jumlah orangutan telah berkurangan daripada 288,500 ekor pada tahun 1973 dan dijangka jatuh kepada 47,000 ekor menjelang tahun 2025. Cuba kamu cari apa kegiatan manusia yang telah mengurangkan kepada populasi hidupan liar ini di Malaysia. Okey, baik, yang seterusnya berkaitan dengan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Berpandukan kepada gambar rajah yang diberikan, iaitu Pusat Konservasi Hidupan Liar Rusa Burung Kuang Seladang. Okey. Baik, pada pendapat anda, mengapakah Pusat Konservasi Liar ini diwujudkan? Okey, berikan pendapat kamu berdasarkan kepada rujukan yang kamu buat dalam buku teks. Okey. Baik, yang seterusnya, selain pusat di atas, cuba kamu cari 5 lagi pusat perlindungan hidupan liar lain di Malaysia. Okey, soalan B ni soalan dia mudah. Kamu hanya perlu senaraikan 5 lagi buah pusat perlindungan hidupan liar di Malaysia. Okey. Baik, itu sahaja latihan yang perlu kamu buat untuk minggu ini. Okey, apabila kamu dah selesai dengan jawapan-jawapan yang telah kamu buat, okey, kita akan bincangkan jawapan ini bersama-sama dan semak sama ada jawapan yang diberikan itu tepat, yang betul. Okey. Baik, kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey, kita nak bincangkan jawapannya sekarang. Okey, semua pelajar diminta untuk merujuk kepada jawapan yang telah kamu buat. Okey, jika salah kamu boleh betulkan. Okey, kalau betul, tahniah. Baik, yang pertama dengan soalan yang pertama berdasarkan gambar rajah ini, kamu hanya perlu namakan hidupan-hidupan ini. Okey, mudah sahaja. Okey, yang pertama merujuk kepada gambar penyu. Yang kedua adalah badak Sumatera. Kemudian harimau Malaya. Okey, kemudian tapir, kemudian gajah, orangutan, beruang matahari ataupun beruang madu, kancil, buaya, burung enggang, monyet Belanda dan juga dugong. Okey, itu bagi soalan yang pertama. Okey, kemudian soalan yang kedua yang berkaitan dengan kepentingan. Okey, kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, kamu perlu lengkapkan peta buih ini dengan jawapan-jawapan yang sepatutnya. Okey, baik. Yang pertama adalah kepentingan hidupan liar di Malaysia adalah untuk penyelidikan, untuk penyebaran benih, sumber biodiversity, keseimbangan ekosistem dan juga pelancongan. Okey, itu bagi soalan yang pertama bagi kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, manakala padankan hidupan liar di bawah ini dengan habitat semula jadinya. Kamu kenal pasti habitat-habitat yang ada, kemudian gariskan ataupun padankan dengan jawapan yang sepatutnya. Okey, yang terlihat bagi hutan hujan tropika, yang pertama sekali, habitat yang pertama, haiwan yang ada di kawasan ini adalah badak Sumatera, tapir dan juga harimau. Manakala kawasan hutan gunung iaitu siamang, kucing batu. Manakala hutan pantai iaitu ular, kera. Kemudian di hutan paya air masin iaitu ikan belacak, memerang dan juga ketam uca. Dan hutan paya air tawar iaitu udang galah dan juga biawak. Okey, kemudian yang seterusnya
Okey, kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Okey, kegiatan apa yang manusia lakukan yang telah memberi kesan kepada kehidupan haiwan-haiwan ini? Okey, gambar yang pertama iaitu gambar gajah. Apa yang manusia lakukan sehingga haiwan ini terancam? Okey, yang pertama gajah Borneo tadi, manusia melakukan penerokaan hutan. Okey, dengan tujuan untuk pertanian dalam skala yang besar seperti kelapa sawit dan juga pembalakan. Manakala gambar yang kedua tadi iaitu badak Sumatera. Okey, pemburuan haram telah berlaku oleh manusia. Okey, tujuannya adalah untuk mendapatkan tanduknya. Apa fungsi tanduk badak Sumatera ini? Dia memang terkenal digunakan dalam perubatan tradisional. Selain itu juga penerokaan hutan dengan tujuan pertanian dan pembinaan jalan raya. Okey, manakala yang seterusnya, gambar yang seterusnya. Okey, gambar orang utan. Okey, apa yang manusia lakukan sehingga kehidupannya terjejas? Penerokaan hutan hujan tropika dengan tujuan pembalakan haram, iaitu kegiatan penanaman kelapa sawit, perladangan kayu keras, perlombongan dan juga pembinaan pertempatan, pembinaan rumah-rumah dengan membuka kawasan hutan. Okey, selain itu juga pemburuan haram dengan tujuan pemerdagangan untuk jualan, tetapi secara haram. Kemudian gambar D yang seterusnya, okey, adalah gambar tapir. Okey, tapir pula kebanyakannya adalah berlaku penerokaan hutan yang mengganggu kepada habitat asal haiwan-haiwan ini dengan pelbagai tujuan seperti pembangunan, pembalakan haram. Okey, dan gambar yang terakhir tadi adalah tenggiling. Okey, manakala tenggiling pula berlaku pemburuan haram bagi tujuan mendapatkan sisik haiwan ini, sisik tenggiling yang digunakan dalam perubatan tradisional dan juga dagingnya dimakan sebagai hidangan yang istimewa kepada manusia, tetapi ia tidak terkawal sehingga menyebabkan haiwan ini semakin berkurangan. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, huraikan kesan kegiatan manusia terhadap hidupan liar di Malaysia. Okey, gambar rajah ini harimau dan juga orang hutan. Okey, yang first kali kita nak lihat kepada haiwan harimau Malaya dahulu. Kenapa jumlahnya semakin berkurangan? Okey, baik, ini sebabnya. Spesies harimau Malaya ini dia terancam disebabkan oleh kegiatan pemburuan haram. Yang itu yang first kali. Okey, tujuan harimau ini diburu adalah untuk digunakan dalam perubatan tradisional. Hampir keseluruhan anggota badan harimau ini digunakan untuk pelbagai rawatan jenis penyakit pelbagai jenis penyakit. Okey, disebabkan itu permintaan tinggi terhadap harimau Malaya ini menyebabkan jumlahnya semakin berkurangan dengan begitu ketara sekali. Disebabkan itu, selain itu juga berlaku penerokaan hutan, gangguan daripada habitat asal bagi haiwan ini. Dia menyebabkan antara faktor yang menyumbang kepada pengurangan jumlah harimau di Malaysia. Okey, apabila hutan diteroka, hidupan liar ini akan hilang tempat tinggal, terpaksa berhijrah ke kawasan yang lain. Ini yang akan menyebabkan harimau ini hilang punca makanan dan juga habitat. Manakala gambar yang kedua tadi, okey, bagi orang utan pula, apa yang berlaku kepada orang utan sehingga ia berkurangan? Okey, spesies orang utan ni pula terancam disebabkan oleh penerokaan hutan dengan pelbagai tujuan, antaranya seperti pembinaan jalan raya dan juga penanaman kelapa sawit, perlombongan, perladangan, industri kayu keras, pembalakan perlombongan dan pembalakan haram yang berlaku. Selain itu juga spesies orang utan juga terancam disebabkan oleh permintaan yang tinggi untuk dijadikan sebagai haiwan peliharaan.
ia tidak sesuai lah untuk dijadikan haiwan peliharaan kerana jumlahnya semakin berkurangan lah, sehingga ia boleh menyebabkan berlakunya kepupusan. Okey, baik, kemudian soalan yang seterusnya. Okey, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia melalui Pusat Konservasi Hidupan Liar yang telah diwujudkan oleh pihak kerajaan. Okey, pada pendapat anda, mengapa Pusat Konservasi Hidupan Liar ini diwujudkan? Apa tujuan Pusat Konservasi ini diwujudkan? Okey, baik. Pusat Perlindungan Haiwan di Sungai Perak diwujudkan untuk melindungi hidupan liar seperti rusa, burung kuang dan seladang daripada terus diancam kepupusan. Selain daripada itu juga, burung-burung enggang juga ditempatkan di sini. Pusat perlindungan ini diwujudkan oleh Jabatan Perhilitan Perak dengan tujuan untuk mengawal dan mengelakkan kepupusan haiwan yang terancam. Okey, baik, selain daripada itu juga, pusat-pusat konservasi ini juga dijadikan sebagai pusat pembiakan haiwan terancam. Perhilitan akan cuba biakkan untuk menambahkan populasi haiwan-haiwan yang terancam ini. Okey, R&D, Research and Development, penyelidikan dan pembangunan dijalankan untuk mencari baka-baka dan juga kawalan-kawalan penyakit kepada haiwan jenis ini. Dan juga tempat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan, maklumat kepada masyarakat tentang hidupan liar, dan ini juga dapat memupuk sikap prihatin masyarakat terhadap hidupan liar di Malaysia untuk kepentingan generasi pada masa yang akan datang. Okey, itu adalah antara fungsi ataupun mengapa Pusat Konservasi Hidupan Liar ini diwujudkan. Okey, baik, kemudian soalan B, namakan 5 lagi pusat perlindungan haiwan liar yang ada di Malaysia. Okey, baik. Antaranya yang pertama, Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok di Sabah. Yang kedua, Pusat Perlindungan Gajah di Kuala Gandah, Pahang. Yang ketiga, Rizab Hidupan Liar Tabin, Lahad Datu, Sabah. Pusat Konservasi Hidupan Liar Tuntong, Perak. Rizab Hidupan Liar Sungai Dusun, Selangor. Okey, itu adalah antara 5 daripada pusat-pusat konservasi, pusat pemulihan, pusat pelindungan bagi hidupan liar di Malaysia. Sebenarnya ada banyak lagi. Kalau kamu rujuk dalam buku teks, terdapat banyak pusat-pusat ini telah diwujudkan di sekitar Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Okey, baik. Kamu perlu lakukan semakan semula kepada jawapan-jawapan yang kamu buat. Kalau salah, kamu boleh betulkan. Kalau betul, tahniah diucapkan. Okey. Yeah.